Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah ready ke? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, silakan Ustaz. Kita terus yang kita sambung yang 2 minggu lepas tu ada tak habis lagi kan Ustaz? Ada tak habis lagi kan? Ada tak habis lagi. Yang tak yang 3 fasa kejadian keturunan Adam tu tak habis lagi. Dah habis kan? Tak habis lagi saya rasa ni. Kita tak jadi yang makhluk yang lain ni belum lagi. Oh, belum lagi. Okey, tak apa. Okay. Kita Silakan sambung. Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala adihim ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita menyambung pembelajaran kita untuk siri yang ke-6. Kalau tidak saya adalah siri yang ke-6. Kita tadabbur suratul Al-Mu'minun. Terima kasih sebanyak-banyaknya jazakillahu khairan kepada Kak Noliza dan juga kepada penganjur kita iaitu jamaah ahsanu amala, jamaah sebaik-baik amal, dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang tidak dilupakan yang sentiasa istiqamah mencari ilmu, menambahkan pengetahuan. Kita sama-sama niatkan pertemuan kita pada pagi ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari redha Allah, kita nak cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmatnya, memberikan kita keberkatan. Allah mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan membicarakan, kita buat pengulangan sedikit sebentar pada ayat nombor 12 sehinggalah pada ayat nombor 16. Kemudian kita akan menyambung pada ayat 17 sehingga ayat nombor 7 sampai ayat bernombor 22. Jadi nota tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di link Google Drive yang ada saya letakkan di ruangan chat. Jadi kita izinkan saya sekejap, saya hantarkan link ini kepada rakan-rakan kita yang melihat di FB. Saya letakkan di bahagian ruangan komen. Okey, dapatkan keseluruhan nota suratul Al-Mu'minun. Baik. Kita sebenarnya masih lagi membicarakan tentang ayat-ayat dalam suratul Mu'minun, yang mana kumpulan ayat ini, kita sebut kumpulan ayat tu kerana ada ayat-ayat dia mewakili topik-topik yang tertentu. Contohnya seperti yang saya paparkan di ruangan Zoom ini, ayat 12 sehingga ayat nombor 22.
ayat 12 sehingga ayat nombor 22 adalah ayat, kumpulan ayat yang dikaitkan dengan tajuk bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kumpulan ayat ni adalah ayat yang kalau kita baca, kita faham, kemudian kita boleh tadabbur dia. Ayat-ayat ni dia akan menggerakkan hati kita, dia akan meningkatkan iman kita, kepercayaan kita bahawa Allah Ta'ala ni sangat agung. Allah Ta'ala sangat berkuasa. Allah Ta'ala ini segala-galanya bagi kita. Tanpa Allah, maka kita ni tidak ada apa-apa pun. Hidup pun kita hidup pun sudah pasti dari Allah. Kita hidup di muka bumi pun sebenarnya disebabkan Allah. Dan nanti kita akan kembali pun kepada Allah. Jadi manusia ni yang kadang-kadang sering lupa, kadang-kadang jadi lalai, maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca selalu mengulang-ulang tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala ni lah segala-galanya bagi manusia. Allah lah tempat manusia itu bergantung, seperti mana ayat 12 dan 22 yang menunjukkan bahawa Allah itu sangat agung. Apabila manusia boleh menerima, mengakui tentang keagungan Allah, itulah yang akan memudahkan seseorang itu untuk dia menunaikan 6 sifat ataupun 6 ciri orang-orang yang beriman yang telah kita bincang pada ayat yang sebelum ini. Daripada ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampailah ayat yang kita bincang sebelum ini, ada 6 ciri orang yang beriman. Lepas tu Allah Ta'ala sediakan syurga Firdaus. So, macam mana kita nak jaga salat? Macam mana boleh kuatkan kita untuk khusyuk dalam salat, ikut semua perintah Tuhan? Jawapannya, salah satu sudut adalah dengan kita mengenang. Mengenang tentang apa yang Allah dah buat pada kita. Apa yang Allah telah lakukan kepada kita. Sebab tu kita sebut tadi, kalau kita kenal Allah, kita sangat berterima kasih kepada Allah. Tanpa Allah, kita pun tak akan dapat lihat apa dikatakan dunia ini. Jadi maklumat tersebut diterangkan oleh Allah, dipecahkan pula kepada 2 bahagian. 2 bahagian itu, yang pertama, Allah mengajak kita supaya kita merenung tentang kejadian manusia. Saya manusia, tuan-tuan juga manusia. Kita sama saja di sisi Allah. Tuhan kita satu. Kan? Dia beriman ke, dia tak beriman ke, selagi dia manusia, dia datang daripada Tuhan yang sama. Okey. Jadi, Allah Ta'ala mengajak kita semua. Allah Ta'ala ingatkan kita semua, ingatkan kita kembali tentang siapakah manusia ini, diterangkan oleh Allah pada ayat 12 sampai ayat nombor 16. Yang mana ayat 12 hingga ayat 16 ni telah kita terangkan pada siri yang kelima. Pada 2 minggu lepas. Kerana minggu lepas kita bercuti, sebab tu kita sebut 2 minggu lepas. Jadi sesiapa yang dia tidak sempat untuk mengikuti pengisian siri yang kelima, tuan-tuan dan puan boleh melihat rakaman tersebut di FB Akademi Tadabbur Malaysia, ataupun mungkin Ahsanul Amalah mungkin ada dia punya link dia kan. Mungkin nanti Kak Liza boleh kongsikan di penghujung pengisian kita pada pagi ini, di mana nak dapatkan maklumat kelas-kelas Ahsanul Amalah, kat mana rakamannya kalau ada. Okey, tetapi secara mudahnya memang Zoom ini memang disalurkan terus kepada FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan nanti tengok balik rakaman tersebut. Kalau nak ulang semula ke, boleh. Begitu juga dengan nota pun boleh didapati di link Google Drive yang telah disediakan. Dan mungkin Ahsanul Amalah juga ada menyediakan ruangan tersebut. InsyaAllah nanti penghujungnya Kak Noliza akan terangkan bagaimana dapatkan saluran tersebut. Okey, kemudian sekejap lagi
kita akan masuk, Allah Ta'ala bawa kita kepada penciptaan Allah yang lain. Kalau ayat 12-16 fokus tentang manusia itu, tetapi ayat 17 sampai ayat 22 Allah membawa kita kepada penciptaan makhluk Allah yang lain. Yang mana alam semesta ni nanti kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Kalau tengok dekat nota tu, dia ada pada muka surat nombor 3. Okey, dekat alam semesta ni, dia panggil kauniat ni, kita pecahkan. Allah Ta'ala, maksudnya ini cara kita nak faham lah. Jadi kita pecahkan ayat 17 sehingga ayat 22 kepada dua pecahan. Kumpulan ayat 17 sampai 20, Allah Ta'ala cerita sebenarnya tentang langit. Isu utamanya sebenarnya adalah tentang langit. Daripada langit tu keluarnya sumber air. Okey, daripada sumber air itulah keluarlah tanaman. Jadi ini adalah kumpulan ayat 17 hingga 20. Kadang-kadang manusia ni dia lupa diri dia. Dia lupa asal usul dia. Kan? Tetapi Allah Ta'ala tak nak manusia ni lupa tentang diri Allah tu, maka Allah Ta'ala paparkan juga kepada apa yang ada di sekeliling manusia tu. Manusia nak hidup, perlukan apa? Perlukan makanan. Tapi makanan tu nak tumbuh, nak dapat macam mana? Perlukan air. Air tu berpunca daripada mana? Berpunca daripada langit. Itulah kumpulan ayat 17 dan 20. Saat lagi kita cerita ayat 17 hingga ayat nombor 20. Saya terangkan dulu ke mana hala tuju pengisian kita pada pagi. Kita belajar dulu apa kita nak belajar untuk pengisian kita pada pagi ni. Okey, kemudian setelah itu Allah Ta'ala ni maha kasih sayang dia. Allah memang tak boleh nak nilai dengan, tak boleh nak cakap lah sebab nikmat Tuhan ni terlalu banyak. Kan? Bukan sekadar untuk makanan daripada tumbuh-tumbuhan saja. Allah Ta'ala juga telah ciptakan ada haiwan-haiwan ternakan al-an'am. Haiwan ternakan tu untuk siapa? Untuk manusia juga. Daripada haiwan ternakan ni, nanti kita akan pelajari daripada seekor haiwan kita boleh dapat banyak manfaat. Tetapi siapakah di kalangan kita apabila dia melihat haiwan ternakan? Contohnya dia tengok unta ke, dia tengok lembu ke, dia tengok kambing ke, dia boleh teringat terus kepada Allah. Sedangkan haiwan ternakan inilah menjadi sumber kehidupan kita. Tambah-tambah lagi orang-orang terdahulu yang awal-awal menerima ayat-ayat Al-Quran ni. Memang tak boleh nak dipisahkan dengan haiwan ternakan. Ini nanti kita akan belajar pada ayat 21 sampai ayat nombor 22. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas di manakah hala tuju pengisian kita siri yang ke-6 pada pagi ini. Maknanya topik dia sebenarnya 3 lah. Kan? Pasal manusia, pasal langit dan sumber air, dan juga pada haiwan ternakan. Okey, ketiga-tiga maklumat ni kalau kita tengok ya, sumber air ni untuk apa? Untuk apa? Untuk manusia. Nampak tak? Haiwan ternakan untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa? Siapa yang ciptakan manusia ni? Jawapannya adalah Allah. Allah Ta'ala tahu kan kita perlu apa, nak hidup dengan apa. Maka Allah ciptakan semua untuk manusia. Tapi kenapa Allah bagi tahu pada kita? Mesti ada sebab dia. Maka sebab dia itulah yang kita sebut tadi ni. Untuk menunjukkan keagungan Allah.
untuk menunjukkan rahmat Allah, untuk menunjukkan banyak benda dah Allah bagi pada kita, tak terhitung nikmat Allah. Jadi kita perlu buat apa? Jadi janganlah kita bermalas-malasan, kita nak berkira, kita nak mengeluh dengan segala apa yang Allah perintah pada kita. Allah suruh kita salat, kita berat. Kan? Allah suruh kita jangan buat begini, kita nak lawan Tuhan. Sedangkan Tuhan dah bagi macam-macam dekat kita. Jadi tak sepatutnya kita membalas jasa baik Allah dengan kekufuran, dengan melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Jadi moga-moga kumpulan ayat 12 dan 22 ni menjadi faktor kepada kita boleh menjadi sebenar-benar beriman seperti kumpulan ayat yang kedua sampailah kumpulan ayat yang kita cerita pasal ayat nombor 11. Okey. Dah jelas ya? Kita nak belajar apa? Baru kita masuk kepada apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Okey, minggu lepas saya ada beri nota dalam bentuk PowerPoint. Tapi saya tak paparkan pada pagi ni kerana kita dah bentang dah pada 2 minggu lepas, siri kelima. Jadi kita tengok kumpulan ayat 12 sampai ayat nombor 14 ni. Okey. Kita dah sebut bahawa ayat 12 dan sampai 14 ni adalah merupakan ayat yang paling terperinci dalam suratul Mu'minun yang menerangkan bagaimana dijadikan manusia awal-awal dari tanah sampailah kita jadi orang yang lengkap. Bermula daripada apa? Ayat nombor 12 kita dah sebut. Kita semua ni daripada saripati tanah. Ini dikaitkan dengan Nabi Allah Adam. Ya. Tanpa Adam tentu tak ada kita. Tapi tanpa Allah cipta Adam, tentu Adam pun tak ada. Jadi hujungnya akan kembali kepada Allah. Okey, lepas tu zuriat anak Adam ni dia ada asalnya daripada air mani yang terletak pada rahim ibu. Kemudian air mani tu Allah tukar jadi al-alaqah. Okey, segumpal darah. Okey ya. Sekejap ya. Okey. Kak Liza pun boleh kontrol suara audio tu ya. Ada siapa-siapa dia terlepas pandang tu. Kadang-kadang guna handphone ni kadang tertekan audio tu. Okey, tak apa. Banyakkan bersabar kalau kelas online ni. Okey, kemudian selepas segumpal darah, Allah jadikan darah itu tukar menjadi seketul daging. Tapi seketul daging tu Allah tukar dia pula menjadi apa? Tulang-tulang al-izam. Lepas tu tulang-tulang tu tak dibiarkan kosong. Allah balut tulang-tulang tu dengan daging. Okey. Lepas dah siap tu Allah bagi dia roh. Lepas tu barulah kita masuk kepada ayat yang nombor 14. Kita pergi kepada summa ansha'nahu khalqan akhar. Selepas semua tu barulah Allah bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Makhluk yang lain tu maksud dia, kita bayangkan ya, daripada air mani kita boleh tukar jadi orang. Kita nampak tak? Kita makhluk yang lain tu lengkap lah. Keluar saja ada telinga, ada mata, ada kepala, ada kaki dan sebagainya. Maka setelah Allah cerita fasa tersebut, maka Allah mengatakan Allah memuji dirinya sendiri. Apabila Allah memuji dirinya sendiri, Allah je tuan-tuan yang boleh puji dirinya sendiri. Secara tidak langsung Allah Ta'ala nak suruh kita puji dia, agungkan dia, muliakan dia. Itulah teknik di dalam Quran. Okey, Allah kata fatabarakallahu. Maka ternyatalah kelebihan. Fatabaraka ni maknanya maka maha berkatlah Allah. Maka maha berkatlah Allah ahsanul khaliqin, yang merupakan sebaik-baik khaliqin, sebaik-baik pencipta. Allah Ta'ala ni adalah sebaik-baik pencipta. Di antara ciptaan Allah Ta'ala tu
Allah bagi banyak berkat kepada apa yang diciptakan tu. Maka antara kebaikan yang banyak daripada Allah Ta'ala cipta tu adalah pada manusia. Jadi ayat dia mudah saja kita faham. Okey. Jadi kita dah habis untuk ayat nombor 12 sampai ayat nombor 14. Ya, ingat ya, pada tubuh badan kita ni, kalau orang dia kenal Allah, dia akan, maksudnya pada tubuh badan kita ni tuan-puan, ya Allah, nampaknya keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. So, berapa kita nak bayar pada Allah? Ya, tak ternilai nikmat kan? Kadang-kadang ada manusia, dia nampak nikmat Tuhan tu, dia nampak rezeki tu dalam bentuk yang lain. Tapi dia tak nampak nikmat Tuhan tu ada pada matanya, ada pada telinganya, ada pada kakinya, bahkan yang paling utama ada pada ruhnya. Kan? Jadi, apabila Allah timpa kita dengan pelbagai ujian, kenal nikmat Allah yang lain. Jangan kita cepat lupa kenal nikmat Allah. Kan? Hari ini kita boleh menghidu. Kita boleh menghirup udara Tuhan, alhamdulillah. Boleh hidup lagi. Ya Allah, satu nikmat, satu pemberian yang tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Jadi, moga-moga apabila kita tengok orang tengok kita, kita saling mengingati akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba pegang anak tu, belik telinga dia, belik pegang tangan dia, dulu kecil tangan dia, dah besar dah tangan dia kan. Begitulah. Okey, jadi moga-moga daripada ayat 12 sampai ayat nombor 15 ni, kita menjadi hamba yang sangat berterima kasih pada Allah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan sebab Allah, mungkin kita tak akan dapat melihat alam. Okey. Jadi kita terus pergi kepada ayat 15 dan 16. Okey. Ayat 15 dan ayat nombor 16 ni adalah ayat yang mengingatkan kita. Orang beriman ni, dia bukanlah hanya hidup dekat dunia selama-lamanya. Tak. Tapi ayat 15 dan 16 ni Allah ingatkan dua alam. Alam yang pertama dekat ayat 15 Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Okey, ayat 15 Allah kata kemudian. Kenapa Allah kata kemudian? Maknanya ambil masa setelah kita jadi orang. Kita ni dia panggil dalam ayat nombor 14 tadi, kita adalah khalqan akhar lah. Kita dipanggil khalqan akhar. Kita fasa khalqan akhar. Kan? Okay, lepas tu Allah Ta'ala memberitahu kepada kita kemudian. Kemudian ni maksudnya sampai satu masa nanti, sampai tempoh dia, sampai pada ajalnya, Allah Ta'ala kata apa? Innakum sesungguhnya kamu. Okey, perkataan sesungguhnya nak menunjukkan apa? Sesungguhnya dia merujuk kepada taukid. Dia adalah ayat yang merujuk kepada nak mengukuhkan. Kemudian sesungguhnya. Ini adalah pengukuhan yang pertama. Okey, sesungguhnya apa? Innakum. Innakum apa? Kamu jadi apa tu? Sekejap Okey, Allah kata ba'da dzalika, sesudah itu. Sesudah itu maknanya sesudah hidup itu. Kamu akan apa? Lamayitun. Lamayitun, saya minta tolong tambah satu lagi perkataan saya tertinggal. Sesudah itu akan benar-benar. Tambah perkataan benar-benar. Terjemah Melayu ni, dalam Quran terjemahan ada tak perkataan benar-benar? Ada tak? Dia terjemah apa? Siapa Quran dia ada perkataan benar-benar? Ada Ustaz. Ada? Kak punya ada?
Ada. Dia terjemah macam mana? Benar-benar akan mati. Benar-benar akan mati. Bagus, alhamdulillah. Ada tak yang lain? Anda pasti akan mati. Pasti tu pun boleh guna juga. Bagus. Mungkin saya tertinggal kot dekat terjemahan ni. Sebab apa tahu? Sebab dia ada Allah nak bagi kita maklumat ni. Jadi benar kat mana ni? Ni huruf lam ni, huruf la mayyitun dengan inna. Ni ambil dua maklumat ni. Ini sebenarnya Allah Ta'ala cerita kita ni nanti akan mati. Okey. Maknanya Allah bagi tahu setelah kamu tu dah jadi makhluk lain, kata Allah kemudian dia bermaksud sampai kepada Allah Ta'ala tentukan ajalnya, kamu akan mati. Tapi cara Allah Ta'ala nak ingatkan kita tentang kamu ni akan mati, cara dia Allah Ta'ala gunakan dua penekanan. Allah mengukuhkan tentang kita ni akan mati. Kita akan mati, betul. Kita faham yang tu. Tapi nak ingatkan lagi manusia tu. Nak bagi dia bersedia untuk dia mati tu, supaya dia tak lupa tu, Allah gunakan dua penekanan. Sesungguhnya, ataupun tadi kita kata benar akan mati. Kenapa sampai diulang dua kali? Ataupun pasti boleh juga, ataupun benar-benar. Kenapa? Kenapa diulang dua kali? Pasti kan? Sekejap ya, pasti atau menegaskan. Menegaskan bahawasanya kita akan mati. Kalau kita tak mati, macam mana kita nak pergi alam akhirat? Okey, macam mana kita boleh dapat syurga Firdaus? Sebab syurga Firdaus dia tak ada dekat dunia. Seperti kita belajar sebelum ni kan. Mati ni pun sebenarnya tuan-tuan, siapa yang dah ikut tadabbur suratul Rahman, dia akan tahu mati ni satu nikmat. Kita duk ingat mati macam, takutnya. Memanglah takut. Tetapi kita terlupa satu bab. Bahawa mati ni juga adalah tempat nikmat. Kita dah ulas dekat surah Rahman. Kan surah Rahman kan Allah bagi tahu tentang mati ni. Kan Allah kata, selepas Allah kata setiap yang ada ni akan fan, binasa kan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada ni pasti akan mati. Lepas tu Allah kaitkan dengan syukur. Kenapa Allah sebut kita akan semua akan binasa? Lepas tu Tuhan kata, Tuhan kaitkan dengan kamu patut bersyukur. Apa perkaitan kita patut bersyukur dengan kebinasaan kita? Kan, sepatutnya semestilah kita nak, tak puas lagi lah nak hidup kat muka bumi ni. Betul tak? Tapi kita dah belajar surah Rahman, rupa-rupanya mati ni juga adalah satu nikmat. Sebab apa satu nikmat? Sebab mati ni dia adalah laluan nak pergi mengecapi nikmat syurga. Nikmat syurga tu dia takkan dapat di dunia ni. Hakikat sebenarnya nikmat syurga tu hanya didapati setelah kita mati. Sebab tu mati ni satu nikmat. Cuma sayangnya kita telah dimumukkan, digembar-gemburkan hanya satu sudut bahawa mati ni alam yang sangat menakutkan. Itu keluar filem Tanah Kubur. Kan tengok mati yang macam-macam dia mati. Tapi sepatutnya Tanah Kubur ni filemnya kena paparkan. Seronoknya dia mati, tak sabar dia nak mati, tentang nikmat. Jadi cara Allah Ta'ala nak sedarkan kita, nak ingatkan kita tentang tempoh hayat kita tu kita mati, Allah guna dua penegasan. Sebab tu kalau kita tadabbur, kita akan perhalusi daripada satu kalimah kepada satu kalimah. Dia bukan kalau kita baca terjemahan mungkin kita tak perasan. Sebab tu kita kena selalu kalau baca satu ayat tengok
Ada tak penegasan? Ada tak sumpah? Kenapa Allah ulang 2 kali? Okey, itu memberi makna kepada kita. Okey, dah selesai. Lepas tu ayat nombor 16, ini ayat 15 ni alam apa? Ini adalah alam barzah. Okey, alam barzah. Orang mukmin, orang yang benar-benar beriman, dia sangat bukanlah dia minta mati, tapi dia tahu erti alam barzah tu. Sebab tu Nabi SAW, kan, Nabi SAW apabila dia diberi pilihan nak hidup ke nak mati, Nabi pilih untuk mati. Nabi tidak pilih untuk hidup. Tuan faham tak maksud dia? Sebab apa? Sebab Nabi mengetahui tentang kalau nak jumpa dengan Allah, kan, kita nak jumpa dengan, kalau kita nak rasa rahmat Tuhan tu betul-betul, kita nak rasa apa Tuhan janji tu, ia semua akan berlaku pada alam yang akan datang, iaitu pada alam barzah dan alam akhirat. Jadi dekat sini ayat 15 ni tentang alam barzah. Kan, kita baca ayat nombor 12 sampai ayat 14, kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tapi orang yang benar-benar beriman ni, dia prepare, dia bersiap sedia. Kan, aku ni akan mati ni, jadi aku kena buat apa? Itu yang dia akan sembahyang khusyuk, dia akan jaga kata-kata dia tak nak buat benda yang sia-sia, dia jaga kemaluan dia sanggup zakatkan harta dia, infakkan harta dia. Tentang faham tak maksudnya? Lepas tu mana-mana amanah dan janji dia akan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab Tuhan cakap pada dia, kau akan benar-benar mati. Cuma kita tak tahu mati bila. Jadi secara tak langsung, kalau nak bagi semayang tu khusyuk, nak bagi itulah semayang aku ni, kan, cuba kita ingat mati. Contoh, Allah bagi tahu Hajah, lepas zuhur ni kau akan mati, kau ada peluang satu lagi solat zuhur. So agak-agak solat zuhur tu akan buat macam mana? Tentu kita tak rasanya macam bayangkan. Tak faham kan? Jadi Allah ingatkan kita dekat ayat nombor 15 ni. Kalau yang tadi ayat 12 sampai ayat 14 Allah ingatkan dia tentang untuk kita berterima kasih pada Allah Azza wa Jalla, kan. Tanpa Allah tak ada kita dalam kandungan ibu kita, tak nampak dunia ni, kan. Pada ayat 15 Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita dari sudut, kalau orang faham sudut menakutkan, dia akan semayang betul-betul, dia akan tunaikan amanah janji dia tak nak buang masa dia. Sebab kita dah belajar sebelum ni, kan. Tapi kalau orang yang dia melihat sudut mati ni adalah saluran, tempat nak pergi bertemu dengan Allah, dia juga akan tunaikan kewajipan tu. Sebab dia tahu nanti kalau nak jumpa dengan Allah, kalau dah mati, nak bawa apa? Nak bawa bekal apa? Tentulah bekal dia solat. Tahu tak? Bekalnya pada harta dia yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey. Lepas tu, ayat nombor 16, Allah Ta'ala kata, saya padamkan kat sini, kan. Okey. Lepas tu, ayat nombor 17 tu kata, Thumma Allah ulang kali, kemudian. Kemudian ni dia menunjuk kepada tertib. Menunjuk kepada satu proses, satu masa kepada satu masa. Kemudian kata Allah, innakum, sesungguhnya kamu. Kita jumpa Allah mengukuhkan, menegaskan maklumat tu dengan satu penegasan. Sesungguhnya kamu, yaumal qiyamati tub'atsun, kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari tub'atsun, pada hari kiamat. Okey. Sekarang ni, ayat nombor 16 ni, dia nak bawa kita ke alam mana? Dia nak bawa kita kepada alam akhirat. Okey. Dia bawa kita kepada alam akhirat. Kalau ayat 15 tadi, dia bawa kita kepada alam barzakh, alam kubur.
Kenapa Allah ingatkan dua-dua alam ni? Orang yang benar-benar beriman, dia beriman dengan benda-benda ni lah. Dia beriman dengan alam ghaib seperti alam barzakh, alam akhirat. Tetapi orang beriman, dia tak boleh percaya sahaja bahawa hari kiamat, akhirat tu ada. Dia kena buktikan. Bukti yang perlu dia buktikan, itulah 6 sifat orang-orang yang beriman. Kita dah belajar sebelum ni. Kita ulang banyak kali supaya kita nampak perkaitan, hubung kait antara ayat kita belajar ni dengan ayat sebelumnya. Sebab tu nak jadi orang yang sebenar-benar beriman. Sekejap ya, kita start no. Tuan-tuan saya minta sekejap ya, sekejap. Anak saya dia cari. Maaf ya, gangguan ya. Anak 3 orang di kelas kan, online. Ujian, anak-anak ni sabar ya. Okey, nak jadi orang beriman. Okey, so tadi kita berhenti kat mana? Alam akhirat kan. Okey, tuan-tuan dah jelas ya, dah nampak hubung kait kenapa Allah sebutkan dua alam ni dalam suratul Al-Mu'minun. Okey, inilah ciri orang beriman. Okey, orang beriman, dia kena percaya tentang dua perkara ni. Okey, sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, persoalan yang kita nak pertanyakan, kan, kenapa? Ya, kalau orang tanyalah, ini masuk level tadabbur yang satu lagi lah. Okey, dari sudut tujuan utama kenapa Allah paparkan ayat 15 dan 16 ni, insya-Allah kita semua dah tahu dah. Kita dah tahu hubung kait dia kan, apa kaitan alam kubur dengan alam akhirat ni. Ia perkaitan dia dari sudut nak jadi motivate kepada kita, membantu kita untuk menunaikan kewajipan-kewajipan yang kita sebut pada ayat sebelum ini, yang 6 sifat orang beriman tadi. Kan? Kalau kita masuk satu peringkat lagi untuk kita hayati lagi ayat ni, okey, siapa boleh bagi jawapan kenapa dekat ayat nombor 15 ni Allah gunakan dua penegasan. Maksudnya dekat ayat pasal alam, pasal nak mati ni, Allah guna inna. Sekejap ya, izinkan saya gunakan pensel yang lebih kecil sikit. Sekejap ya. Alright. Kenapa Allah guna inna? Lepas tu dia ada la. La ada dua penegasan. 1, 2. Tapi kenapa dekat ayat pasal hari kiamat Allah guna inna saja 1? Sebab biasanya kita dah belajar Ar-Rahman dan kita dah belajar surah Waqi'ah kan. Waktu kita belajar surah Waqi'ah dulu sebelum kita belajar surah Al-Mu'minun kan. Okey. Kita tahu antara perkara yang orang ingkari, yang orang tak percaya, orang ragu-ragu sebenarnya pasal hari kiamat. Orang tak ingkari pasal mati. Betul tak? Sebab semua orang tahu pasal mati. Kita belajar dekat surah Al-Waqi'ah, kita jumpa yang ayat yang mereka bertanya tentang idza kunna, yang kita sebut yang mereka bertanya tu kan. Betul ke nanti kalau kami dah mati, nenek moyang kami dihidupkan balik sekian. Sebab biasanya kita jumpa ayat yang orang mengingkari akan selepas mati boleh hidup kembali. Jadi sepatutnya kalau orang mengingkari tentang hari kiamat,
hari nak hidup semula, sepatutnya guna dua penegasan. Nak faham tak soalan saya? Contohnya, orang tak mengingkari tentang mati, tetapi orang mengingkari tentang hidup semula di hari kiamat. Okey, jelas. Jadi sepatutnya kita nak guna dua penegasan pada pasal mati ke ataupun tentang akhirat. Sepatutnya tentang akhirat lah. Sepatutnya tentang akhirat. Tapi ayat ni dia terbalik. Ayat ni kenapa guna dua penegasan pada bab mati tapi satu penegasan pasal akhirat? Sebab sebenarnya kita memang pernah mati sebelum kita hidup. Kita kan hidup 2 kali dan mati 2 kali. Sebelum kita ada, kita mati. Okey, kalau maksudnya kita pernah hidup 2 kali. Okey. Dari sudut lain, contohnya macam mana kita nak menjawab bagi orang yang mengingkari tentang hidup semula di hari akhirat? Sedangkan ayat 16 ni Allah guna satu je. Dia ada jawapan lain. Jawapan dia dekat surah kita belajar juga sebenarnya. Kita dah belajar dah pun. Contohnya, macam mana Allah Ta'ala nak jawab kan tentang orang yang mengingkari boleh hidup semula ni kan, tulang-tulang dah hancur, boleh cantum balik, hidup di hari akhirat. Okey. Jawapan saya terus bagi apa yang para ulama ulas lah. Ini bukan daripada saya pun. Okey. Ayat 15 ni, kenapa Allah guna dua penegasan? Tadi kita dah sebut dah sebenarnya. Kerana Allah nak mengingatkan tentang apa yang manusia selalu lupa. Lupa tentang apa? Lupa tentang mati tu. Sebab orang yang sentiasa beriman pada Allah, nak dapat ciri beriman ni, ya Allah, kena ingat selalu pasal mati tu. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis dia kan. Nabi kata, akthiru hadhimil ladzat. Memperbanyakkan, mengingati yang boleh menghilangkan kelazatan. Apa dia? Al-maut, mati. Macam kita sebut tadi telah. Kalaulah, macam mana nak dapat sembahyang khusyuk? Macam mana nak dapat sembahyang khusyuk? Kalau dia ingat dia mati, lepas tu dia tak boleh solat lagi sebab ada sembahyang dia. Masya Allah. Kan? Kita panggil solat yang terakhir. Sebab tu kita kena selalu fikir, lepas ni aku tak ada peluang nak solat dah. Lepas ni aku tak ada peluang lah aku nak zakat ni, aku nak sedekah, tak ada peluang dah ni. Maksudnya macam tu. Jadi apabila dia boleh berfikir selalu seperti itu, akan menjadikan dia orang yang benar-benar beriman. Kan? Nampak kan? Okey. Kenapa digunakan sekali? Sebenarnya jawapan dia, kalau orang yang tak percaya hari kiamat ni, sebenarnya jawapan dia dah ada kat sini. Kenapa Allah hanya guna sekali kan? Inna saja. Jawapan dia sebenarnya dekat sini. Dekat mana tau? Dekat sini. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Faham tak maksud dia? Maksud dia adalah nak menghidupkan semula di hari akhirat, kan? Mana lebih susah nak menghidupkan awal-awal daripada nak hidupkan semula di hari akhirat? Hidupkan awal. Hidupkan awal paling susah. Kita belajar surah, ingat tak? Macam kita baca surah Yasin juga, kan Allah Ta'ala katakan, wa nasiya, Allah katakan, fadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kan? Kita tahu kan? So salah satu jawapan, kalau ada orang tak percaya hidup semula di hari kiamat, jawapan dia, tanyalah kat dia, sebelum kau ada dekat dunia ni, siapa ciptakan kau? Jawapannya adalah Allah. Maka Allah yang sama yang akan hidupkan engkau kembali nanti di hari akhirat. Hidup kembali daripada mati, nak dibangkitkan hidup di akhirat, dia tak susah mana. Sebab apa? Sebab guna badan yang sama, roh yang sama,
orang yang sama. Cuma tunggu tiup sakakala saja. Lepas tu Allah cantumkan balik tulang yang sama. Bukan tulang berbeza, tulang yang sama. Jadi jawapan dia pada ayat 12 sehingga ayat nombor 14 ni dah bagi jawapan dah. Bahawasanya siapa-siapa yang mengingkari akan hari kebangkitan, kalau dia mengakui tentang asal usul dia tu kan, asalnya tak ada tulang. Allah cerita tulang yang baru, tulang yang asal. Berbeza dengan kalau hidup nanti selepas mati. Kalau hidup selepas mati, Allah cuma cantum je balik tulang tu. Roh yang mana? Roh mana nak pakai? Roh masa kau dalam kandungan ibu tu, itulah yang Allah akan gunakan. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala tidak menggunakan dua penegasan dekat ayat nombor 16. Faham tak maksud dia? Allah tak guna dua penegasan sebab jawapan dia dah ada pada ayat 12 hingga ayat nombor 14. Itu di antara jawapan mengapakah ayat 16 pasal hidup semula di hari akhirat tidak perlu diletakkan dua penegasan seperti mana ayat pasal mati. Okey, dapat? Jelas? Dapat hubung kait dia tak? Perlu saya ulang lagi tak? Dapat Ustaz. Alhamdulillah. Lain-lain dapat? Jelas tak? Okey. Nak hidupkan semula lagi mudah. Betul. Nak hidupkan semula lagi mudah, jawapannya betul. Tapi macam mana nak buktikan hidup semula tu lagi mudah? Kena guna ayat 12 sampai ayat nombor 14. Okey. Dah jelas, dah nampak perkaitan dia? Kan? Moga-moga ayat 15 dan ayat 16 ni menjadi pendorong kepada kita nak menjadi orang yang al-mu'minun. Ini faktor kuat dia juga. Kan? Faktor kuat. Kan? Kepada 6 sifat yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi kalau ada siapa-siapa yang dia baru mengikuti pengisian siri ke-6 pada pagi ni, tuan-tuan kena dicadangkan supaya ikut daripada tajuk pengenalan siri pertama sampailah siri ke-5. Sebab setiap pengisian kita akan hubung kaitkan dengan ayat sebelum. Tuan-tuan jangan bimbang. Walaupun tuan-tuan baru saja mengikuti, tuan-tuan tak akan terlepas sebab kita akan bawa tarik. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab kalau siapa yang belajar faham Quran, kaedah faham Quran ni, dia ada pembuka, dia ada penutup. Pembuka tu penting. Mukadimah dekat pembuka tu kan. Dan kita dah sebut dekat pengenalan. Kalau siapa masih ingat lagi, kita telah sebut dekat pengenalan. Surah Al-Mu'minun. Masih ingat tak? Pembuka surah Al-Mu'minun tentang apa? Penutup surah Al-Mu'minun tentang apa? Dia lawan. Kalau pembuka cerita tentang orang yang berjaya nanti di hari akhirat, dan penutup adalah orang yang gagal nanti di hari akhirat. Okey, jelas. Jadi ayat yang berada di antara pembuka dan penutup ni, macam ayat 15, 16 ni, dia memperincikan, menjelaskan kenapa boleh berjaya, kenapa boleh gagal, macam mana nak berjaya, macam mana boleh jadi gagal. Ayat selepas pembuka dan penutup tu bagi penerangan. Itulah dapatan setakat saya baca, mungkin tapi setakat ni saya baca dapatannya memang ada pada dia punya nak faham satu surah tu, tengok pada pembuka dan penutup dia. Ayat-ayat yang datang selepas pembuka penutup tu semua pergi kepada isu pembuka penutup. Begitu. Ustaz, maknanya apa yang pembuka tu daripada ayat 1 sampai 22 tu adalah kemenangan orang mukmin. Saya sebut dekat pembuka ayat berapa? 1 sampai? Dekat nombor 1. Kak tu dia sampai 22. Betul ke tak? Ayat 1 sampai 22 ayat kemenangan orang mukmin.
Kemudian yang apa ni, yang penutup tu adalah agama yang dibawa oleh para rasul adalah satulah agama tauhid. Oh, yang tu ambil kat mana pembuka penutup tu? Saya dah tulis kat Quran ni, saya tak ingat dah ambil kat mana. Okey, tak apa. Saya tunjukkan yang nota yang kita Ha. ngaji gitu. Okey, saya tunjukkan Okey. sekejap. Tak apa. Takut tersilap tulis sebab ada tulis kat Quran ni. Yalah, banyak kelas kan. Itulah ayat 23 sampai 50 tu kisah para rasul, lepas tu ayat 51 sampai 118 agama yang dibawa oleh para rasul adalah agama yang satu. Okey. Mari kita tengok dekat sini. Okey. Okey. Kalau kita tengok dekat nota yang saya paparkan ni, nota ni ada dekat pengenalan ni, kita dah bagi dah dulu. Kan, kalau masih ingat kan. Okey, tak apa. Saya dah bagi kan? Pengenalan ni kan? Okey, dekat sini. Boleh ambil dekat link Ustaz dekat Telegram tu ada semua sebenarnya. Ya, betul. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, dekat tujuan surah ni pun kita dah jelaskan. Tujuan surah Al-Mu'minun. Okey. Tujuan suratul Mu'minun ni nak memberitahu kepada kita orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Dia punya tujuan dia. Okey, orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Siapa yang berjaya, Ustaz? Mana pula pensel saya hilang ni? Dia pensel dia hilang. Okey ni. Surah Al-Mu'minun, dia nak bagi tahu tentang kejayaan, dia nak bagi tahu tentang kegagalan. Okey, siapa yang berjaya tu? Orang yang beriman. Okey, siapa yang gagal tu? Orang yang kafir. Okey, ni tujuan dia. Okey, lepas tu kita tengok balik semula tentang pembuka penutup. Ni pembuka. Pembuka ni sebenarnya tak mestinya satu ayat, tapi ada beberapa ayat. Okey. Kalau kita tengok dekat pembuka, kalau kita ambil ayat awal, Allah cerita tentang sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Okey, dekat penutup cerita pasal apa? Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang yang kafir tidak akan berjaya. Nampak tak? Maksudnya pembuka pasal kejayaan, penutupan surah Al-Mu'minun tentang kegagalan. Jadi surah-surah yang selepas daripada pembukaan dan penutup semuanya menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang macam mana nak berjaya, macam mana boleh gagal, itu semua. Apa faktor nak berjaya, apa faktor boleh jadi gagal, itu semua pada kandungan ayat tadi. Okey, kita patah balik kepada pengisian kita yang tadi tu. Okey, dah selesai kat sini. Jom kita terus kepada bukti yang lain, bukti yang boleh bukti yang boleh meningkatkan motivasi kita, meningkatkan iman kita untuk terus kita beramal, khususnya pada 6 sifat orang-orang mukmin sebelum. Okey, kita terus pergi kepada ayat 17 sampai 20. Tadi saya dah terangkan pada permulaan pengisian kita. Okey, kita terus dengan ayat nombor 17. Okey, ayat nombor 17 ni Allah Ta'ala menceritakan tentang, kalau nak tulis dekat sebelah ayat dia tu tema kecil dia, topik kecil dia, dikaitkan dengan penciptaan 7 langit. Okey. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Okey. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan. 7 jalan tara'iqa tu maknanya 7 pertala langit. Okey, 7 lapisan langit lah. Okey. Tengok ya, ada 2 penegasan ya. Dan sesungguhnya benar-benar. Saya tertinggal sekata satu lagi. Perkataan la dengan qad ada 2 penegasan. Okey. La qad dan sesungguhnya benar-benar. Tambah sikit. Walaupun dalam tata bahasa kita mungkin tak tepat, tapi kita nak faham Quran, tak boleh tengok tata bahasa kita. Kita kena fahamkan apa yang Quran kata. Okey. So, dan benar-benar. Tambah kat sini. Dan sesungguhnya benar-benar. Sebab perkataan la satu penguat, qad satu penguat.
Dan sesungguhnya benar-benar. Ini nombor 1, pengat 1, pengat 2. Dan sesungguhnya benar-benar. Apa dia? Khalaqona. Kami telah menciptakan. Okey. Kenapa Allah guna khalaqa, khalaqa? Kita telah ulas pada siri yang kelima. Sebab kita banyak jumpa pada ayat cipta manusia, Allah kata, fa khalaqana, kita telah belajar. Kalau Allah guna perkataan khalaqna, kami telah menciptakan, perkataan khalaqa, ingat. Allah Ta'ala suruh kita melihat sudut kehebatan ciptaan dia tu. Dari sudut Allah yang mencipta tu. Jadi ayat ni kata-kata, dan sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan. Jadi Allah bagi tahu. Allah bagi tahu dengan menekankan tu. Kami telah menciptakan. Jadi perkataan kami menciptakan tu, khalaquna tu, Allah Ta'ala nak suruh kita tengok. Apa tengoklah, hebat tak kami telah ciptakan? Hebat tak? Allah suruh kita fikirkan keagungan dia. Pada apa? 7 tara'iqa jalan. Dia merujuk kepada 7 langit. Okey. Jelas ya? Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kat kita bahawa 7 petala langit ni yang ada ni Allah lah yang telah ciptakan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita melihat kepada kehebatan penciptaan langit ni. Okey. Siapa yang ada mengikuti tadabbur suratul Mulk, saya telah jelaskan panjang lebar tentang langit ni. Sebab apa tuan-puan? Langit dia tak ada atap. Tak ada atap pula. Dia tak ada tiang. Kan? Macam mana dia tak ada tiang, dia boleh tegak? Lepas tu kalau kita mengaji bab langit je kan, kita tahu langit tuan-puan, ya Allah. Langit ni dia adalah bumbung bagi dunia. Dunia ni, bumbung dia adalah langit. Atap dia. Saat ni saya tunjuk ayat dia mana. Saya kena bagi nota lain ni. Saya tak tahu sama ada tu tak ada ikut tak tadabbur suratul Mulk ni. Ataupun kita pernah ikut dalam kelas-kelas yang lain lah. Tentang langit ni. Sebab kalau kita berpada dengan ayat 17 ni, kita hanya dapat tahu sekadar, ada 7 langit. Tapi lepas kita faham perkataan khalaqona ni, Allah telah mencipta ni, dia akan kata, apa tengok macam mana langit tu dicipta. Hebat tak langit tu? Ada apa pada langit tu? Itu kita kena faham perkataan khalaqa tu. Okey, 7 langit tu. Okey. Dah faham 7 langit tu kan? Okey. Tuan-tuan nak tahu tak sikit sebanyaklah maklumat tentang kenapalah Allah Ta'ala nak paparkan cerita tentang langit yang Allah cipta ni. Tapi sudah pastilah Allah Ta'ala suruh kita kaji, Allah suruh kita baca pasal langit tu. Kan? Okey, kalau tengok dekat nota, saya tunjuk nota, saya tak tahu sama ada tuan pernah dapat. Saya pernah bagi siapa yang, biasanya kalau grup yang sama, dia akan dapat nota tu pasal langit. Tak apa, saat ni saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan. Sekejap. Tak apa, pelan-pelan kita mengaji. Okey, ni saya tunjukkan nota surah Al-Mulk. Okey, pasal langit kan? Dia sama je. 7 langit tu, 7 jalan tu sama macam Al-Mulk. Ayat berapa Al-Mulk yang ada pasal langit tu? Al-Mulk pasal langit tu ayat berapa? Ingat tak? Tak ingat Tak apalah, janji mati ingat. Ingat mati tak apa dah. Ayat nombor 3 kan? Al-Mulk kan? Dapat tak nota saya papa ni? Dapat tak nota saya papa suratul Mulk? Yang Allah kata, Alladhi khalaqa sab'a samawat. Kan? Allah telah bercerita 7 langit. Tadi kita jumpa perkataan fara'iqa. Dekat ayat 3 surah Mulk, Allah guna tibaqa, berlapis-lapis. Maknanya langit ni kadang-kadang, tengok kat sini. Saya kena bagi nota tambahan ni. Okey ni, kat sini. Ni macam ni. Sat. Ni, kat sini. Sat. Kat sini. Kejap. Mana nota tambahan tu? Ni kat sini. Tengok ya. Kadang-kadang Allah panggil langit ni, Allah sifatkan langit tu kadang-kadang perkataan fara'iqa, jalan. Apa tak?
kadang-kadang Allah sifatkan langit tu tibaq, tingkat ataupun lapisan. Kadang-kadang Allah panggil langit ni dengan istilah syidad. Faham tak maksudnya? Langit sama je langit. Tapi kadang-kadang cara Allah Ta'ala nak sebut tak sifatkan langit tu, dalam suratul Mu'minun Allah sifatkan langit tu dengan istilah tara'iqah, 7 jalan. Okey. Kalau dalam surah Al-Mulk Allah sifatkan langit tu tibaqa, 7 lapisan. Dalam suratul Naba Allah namakan langit tu apa? Syidad, lapis, tingkat lapis. Ayat 12 tu surah Naba apa? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سَبْعًا شِدَادًا, 7 lapis. Itu cara Allah nak menerangkan. Okey, kenapa Allah sebut 7 jalan? Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan jelas tak saya nak sampaikan maklumat apa ni? Jelas ya? Dapat ya? Ini maklumat tambahan. Okey, kadang-kadang Allah sifatkan langit ni, 7 tu tak dinafikan. Sebab langit dia memang 7. Okey, jadi kalau kita faham ayat 17 Al-Mu'minun, kita juga akan dapat tujuan yang sama ayat 3 suratul Mulk. Okey, jelas? Dapat tuan-puan? Okey. Saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan ayat Quran lain. Kenapa Allah Ta'ala nak sebut pasal langit? Selalu diulang. Langit. Kan? Mesti ada sebab. Dan apa kaitan dengan orang mukminun? Betul tak? Lepas tu apa berkaitan dengan ayat pasal akhirat tadi, pasal mati tadi tu? Ada sebab dia. Okey. Macam ni. Tengok ya. Okey, tulis sifat-sifat langit. Tak apalah. Nanti saya bagi nota tambahan ni. Tak jangan risau. Ataupun inilah saya bagi link tadabbur surah Al-Mulk. Dekat dalam tu ada nota. Sabar. Bagi saya sekejap je. Saya ambil link tu sekejap je. Okey, langit ni dia tetapkan tegak sat-sat. Sekejap je. Saya buka ni kejap je. Saya ambil dekat link Telegram. Ya. Okey, bismillah. Okey. Okey. Sat. Okey. Saya letakkan link Telegram untuk nota surah Al-Mulk Google Drive. Saya letakkan dekat ruangan ruangan chat. Nanti tekan dekat Google Drive tu, nanti keluar tajuk dia nota tambahan suratul Mulk. Okey, saya hantar dekat FB Sat. Rakan-rakan kita dekat FB ni perlu juga nota ni. Sat kejap Okey. Dah, alhamdulillah. Okey, dapat tak? Dekat ruangan chat tu. Cuba tengok dekat ruangan chat tu. Nota surah Al-Mulk ada kan? Ada, Ustaz. Okey, tak apa. Nanti tekan kat situ, ambil tajuk nota tambahan suratul Mulk. Itu pasal langit lah. Okey, minta maaf lah sebab dia sebenarnya ringkas saja nota tu. Okey, tapi ni jom. Mari kita tengok balik nota tadi, yang pasal langit tadi. Sebab apa? Sebab apa Allah letak dalam suratul Mulk, dalam surah Al-Mu'minun ni untuk apa? Okey, gini. Okey, cuba tengok dekat ni. Okey, saya minta tuan-tuan, tak apa. Kalau tak sempat sulit pun nanti dekat Google Drive tu nanti ambil. Okey. Okey, dalam Quran, langit ni Allah, kita boleh kata ada 9 sifat dia. Maksudnya ada 9 sifat ataupun kata ada 9 ciri langit yang Allah sebut dalam Quran. Ada 9. Okey, nombor 1, tuan-tuan tulis Nombor 1, langit ni Allah katakan ia adalah sebagai satu
binaan. Bina'a. Allah kata, maksud dia, Allah bina langit tu. Dia bukan buat sepoi-sepoi, tak. Allah lah kontraktor dia yang buat binaan langit tu. Sebab tu langit tu Allah namakan dalam suratul Baqarah ayat 22, Allah kata bina'a. Dia sebagai satu binaan. Okey. Lepas tu sifat kedua langit Allah panggil dia ada 7. Dia ada 7. Ini kita al-ma'lum lah. Okey. Sifat ketiga bagi langit Allah kata dia adalah bumbung yang terpelihara. Bumbung ataupun atap yang terpelihara. Maklumat tu nanti cari dalam suratul Anbiya ayat 32. Surah Al-Anbiya ayat 32. Dan yang keempat, Allah sifatkan langit ni dalam suratul Zariyat ayat 47, dia sangat luas. Kalau tuan-tuan buka surah-surah yang saya cadangkan ni, yang saya lampirkan ni, tuan-tuan akan dapat tuan-tuan akan dapat mencapai kenapa Allah guna perkataan khalaqana. Okey, 4 kan? Dah dapat ya? Okey. Boleh? Dah dapat? Selesai? Okey. Kita terus kepada ciri yang kelima. Ciri yang kelima, sifat khusus bagi langit ni dalam Quran Allah panggil dia juga berbentuk asap. Surah Fussilat ayat 11. Okey, surah Fussilat ayat 11. Yang keenam, Allah katakan langit ni dia tanpa tiang. Tanpa bertiang. Surah Ar-Ra'd ayat 2. Rujuk. Lepas tu dalam surah Al-A'raf ayat 40, sifat ketujuh langit dia ada pintu-pintu. Sebab tu siapa yang ikuti kelas tentang para malaikat setiap hari Ahad petang, tentu akan mengetahui bahawa para malaikat ni kalau dia turun, dia pasti akan turun dari langit sebab tempat tinggal mereka di langit, tapi dia turun ada pintu-pintunya. Sebab tu langit ni dia ada pintu. Lepas tu Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi melalui pintu-pintu. Surah Al-A'raf ayat 40. Lepas tu sifat ke-8 bagi langit ni, dia berdiri dengan perintah Allah. Dia tegak macam tu, Allah yang perintah dia. Surah Rum ayat 25. Maknanya Allah lah yang menjaga langit tu. Yang ke-9, sifat khusus bagi langit ni dia dicipta dalam tempoh 6 hari ataupun 6 masa lah. Allah cipta, ni maksudnya langit dengan bumi lah. Dia bukanlah langit tu saja, tapi langit dengan bumi tu. Allah cipta dia dalam tempoh 6 hari. Tapi langit tu kalau kita pecahkan lagi, dia dalam 2 hari kan. Langit tu 2 hari rasanya. Tapi kita ambil tempoh 6 hari tu maksudnya antara langit dan bumi. Ini adalah 9 sifat yang Allah kaitkan dengan langit tadi. Supaya kita lebih faham ayat 17 tu. Pasal apalah Allah Ta'ala duduk sebut pasal langit 7 jalan tu dekat surah Al-Mu'minun. Lepas tu sebut pula selepas pasal akhirat tu. Sebab apa? Mesti ada sebab dia. Orang yang belajar tadabbur, insya-Allah dia akan dapat maklumat. Okey. Tadi kita dah belajar kan? Tu yang kadang-kadang. Okey, macam inilah tuan salin lah. Kalau yang kata cipta langit bumi 7 hari tu, ni surah-surah dia lah. Surah Al-A'raf ayat 54, surah Yunus ayat 3, surah Hud ayat 7, surah Sajadah ayat 4, sampailah surah Al-Hadid lah ayat nombor 4. Okey. Tadi, kita ingat tak kita kata awal-awal tadi, kadang-kadang langit Allah panggil dengan istilah apa? 7 jalan, 7 tingkat, 7 lapis. Ni kita mengaji tadi kat mana? Kita mengaji tadi yang kat sini. Tara'iqa. Jelas? Okey. Sekarang kita nak pergi kat sini pula. Dekat langit tu ada apa? InsyaAllah ayat lepas ni kita akan terangkan. Okey. Kemudian, sekejap saya tukar balik pada nota tadi. Okey. Jelas tuan-puan tentang langit tu?
Okey, ada yang tanya kat soalan tu, dia tanya khalaqa, Ustaz. Dia tanya, Ustaz, kenapa kadang-kadang guna ja'ala, kadang-kadang guna khalaqa untuk mencipta dan menjadikan? Sama ke penggunaannya atau ada beza? Okey, jawapannya sama dari sudut mencipta tu. Cipta dan jadi sama je. Tapi dari angle, maknanya sudut kita nak pandang pada ja'ala dan khalaqa tu saja berbeza. Okey, saya ada kongsikan pada tuan-tuan dan puan. Okey, ni. Kalau tuan-tuan ada nota surah ilmu, tuan-tuan ambil kat nota Google dah tu, tak apa. Boleh, saya benarkan. Itu semua ilmu dari Allah. Okey, gini. Ni jawapan dia. Tanya tadi kan, Sat saya tunjukkan. Ni, jawapan dia. Nampak tak? Nampak nota saya paparkan tak? Sat. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Ni nota dia. Ni jawapan dia. Ini jawapan yang diulas oleh Pak Quraish Shihab ya dalam kaedah tafsir. Okey, kalau Allah guna khalaqa, dia sama macam ja'ala dari sudut menciptakan. Khalaqa cipta juga, ja'ala pun cipta juga. Cuma bahasa Melayu kita ni dia bezakan. Khalaqa cipta, ja'ala jadi. Sama je sebenarnya. Okey, tetapi kalau Allah guna khalaqa, sebenarnya Allah nak menekankan terhadap keagungan Allah dan kehebatan yang dicipta. Sudut pandang orang yang tadabbur, sudut pandang ayat tu sebenarnya kalau Allah guna khalaqa, Allah suruh kita study, Allah suruh kita ambil masa sikit. Cuba kau tengok, apa yang aku cipta tu hebat tak? Mantap tak? Hebat tak? Agung tak? Kat situ pada khalaqa. Itu yang kita sebut tadi tu, ayat 17 tu. Kenapa Allah kata walaqad khalaqa? Kenapa walaqad khalaqna? Kenapa telah kami telah ciptakan? Kenapa guna khalaqa? Pada langit tadi. Itu yang Allah Ta'ala nak suruh kita. Allah Ta'ala beritahu pada kita. Kau jumpakan perkataan khalaqa ayat 17 tu? Pasal 7 jalan kan? 7 jalan tu maksudnya langit yang 7 jalan kan? 7 lapisan langit. Maknanya Allah Ta'ala nak tanya. Allah nak suruh kita buat apa? Hebat tak? Hebat tak? Hebat tak 7 langit tu? Hebat. Itulah sebenarnya. Kalau nak hebat tu kita kena kaji. Kita kena tengok, kena faham, kena tahu pasal langit tu lah. Kena kaji sikit lah. Tak boleh tengok. Kalau faham saja. Ya. Itu yang tadi kita kongsikan sedikit sebanyak maklumat lain tentang 9 sifat langit tu. Dia akan buka jalan kepada maklumat yang berikutnya lah. Kan? Jadi macam mana nak tahu hebat langit ni? Jadi kena kumpulkan ayat-ayat tentang langit. Ada dalam Al-Mulk juga ke? Ya. Ada juga surah An-Naba ke? Lepas kumpulkan pasal langit tu, itu yang kadang-kadang kita memang kena perlukan guru kita yang memang dia mengaji bidang sains. Dia mengaji bidang kosmologi ke, geologi ke. Tu kita kena guna orang sains dalam bab tu. Sebab mungkin kita tak dapat rasa kehebatan sebab kita tak faham dari sudut kesainan dia tu. Jadi kena mengaji lah. Tu dipanggil kauniyat. Okey, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Kan? Jadi kalau kita kumpul semua ayat tadi kan, macam bumbung kan, atap kan. Tuan-tuan, kalau kita mengaji, kenapa Allah kata langit ni adalah bumbung yang terpelihara, atap terpelihara? Kenapa dia jadi bumbung? Sebab macam rumah kita, kenapa ada bumbung? Kenapa ada atap? Kenapa kereta tuan-tuan tu ada bumbung? Cuba kita tak ada bumbung. Terbang tudung-tudung ni kan. Contohlah. Ni kan. Jadi, langit ni bumbung kepada dunia. Sebab tu kalau kita belajar 7 lapisan langit tu ada banyak istilah dia lah. Saya tak dapat dah sebut istilah tu lah. Apa istilah dia? Zon tu lah. Dia tuan-tuan, kalau kita belajar sains kan, kita belajar sains, dia ada cahaya matahari ni, dia punya kuat, dia punya cahaya tu. Kalau tak ada lapisan dekat langit tu, dia kalau kena pada kita, habis kita.
Tapi dekat cahaya matahari tu, dia sebab ada bumbung tu, dia macam bumbung tu dia, langit tu jadi bumbung. So dekat lapisan langit tu dia tolong tapis. Dia tapis, dia punya istilah dia apa dah, saya lupa istilah dia. Tu tak kena baca buku sains sebab tu. Mengaji Quran ni memang kena rajin membaca, rajin menonton National Geographic ke bab sains, kena. Tu tak kena mengaji. Kalau tidak, sayanglah sebab kita hidup ni berhadapan dengan alam. Dia alam. Dia memang kena ngaji sains. Saya pun memang seronok baca sains ni. Tu saya tengah mengumpulkan beberapa penceramah-penceramah untuk mantapkan rububiyah tentang keimanan pasal tu, insya-Allah. Okey, jelaskan soalan tadi. Okey. Lepas tu kalau Allah guna ja'ala Allah nak tekankan tentang rahmat Allah kepada manusia daripada yang Allah jadikan tu. Maksudnya kalau Allah guna ja'ala, Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang kau nak tengok tak rahmat aku, kau nak kenang tak rahmat aku, berapa banyak aku dah buat baik pada korang semua. Allah Ta'ala guna ja'ala. Jadi kalau kita jumpa perkataan tu ja'ala, Allah Ta'ala suruh kita kenang kat mana? Kenang tentang banyaknya manfaat dia, banyaknya. Maknanya nak menunjuk kepada angle rahmat. Sudut rahmat. Tapi kalau dekat khalaqa, sudut apa? Kehebatan penciptaannya. Ini yang saya dapat kongsikan setakat ini daripada kaedah tafsir yang diulas oleh Pak Qursyihab. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang kata ozone layer. Jazakallah khair. Betul tuan-puan. Ngaji bab tu. Okey. Jelas ya? Okey, sekarang kita patah balik pergi kepada yang ayat tadi tu. Okey. Lepas tu kan, sebelum saya pergi ke ayat yang potongan ni, dia ada dua isu kat sini. Kalau kita pecahkan itu ada dua. Dia sebenarnya ada dua isu. Isu dia dekat sini. Sebab dia ada dan kan, dan. Sebenarnya kalau ayat 17 tu, kalau kita nak lebih kukuhkan, kita kena pecahkan dua. Pecahkan dua sebab ini yang pertama. Isu pertama dan isu kedua. Okey, Allah kata walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan 7 jalan, 7 langit di atas kamu. Kita dah sebut tadilah perkataan khalaqa sebagainya. Tak perlu saya ulas balik. Okey, sekarang ni kita nak cari sebab. Tadi ayat nombor 16 pasal apa? Ayat 16 pasal apa? Ayat 16 tadi. Ni ayat 17. Pasal dihidupkan semula selepas mati. Okey, ayat 16 pasal kiamat. Okey. Pasal kiamat. Kenapa, apa hubung kait ayat 17 ni dengan ayat kiamat? Sebab ayat tu letak selepas dia. Apa perkaitan dia? Perkaitan dia mudah je. Jawapan dia ada dalam surah Yasin. Dia guna surah kita. Nak ciptakan langit dan bumi tu lebih sukar daripada ciptakan makhluk dan manusia. Ya, sahih. Okey, jadi kita tengok sekejap. Dalam surah Nisa. Saya tunjukkan dekat surah Yasin sekejap Saya tunjukkan kejap je. Nak cari hubung kait. Kenapa tiba-tiba pasal kiamat tadi terus cerita pasal surah Yasin? Kejap bagi saya waktu sekejap pasal Yasin pula surah ni. Okey, kejap ni jawapan dia. Okey. Tuan-tuan, saya paparkan sekejap surah Yasin. Okey. Kita nampak tak nota yang saya paparkan ni? Nampak tak ni? Nampak Ustaz. Nampak tak kat sini? Ni. Sebenarnya dalam surah Yasin, okey, ayat 77 dengan 78 pasal apa? Ayat 77 78 pasal orang yang membantah selepas tulang hancur
Macam mana nak hidupkan? Lepas tu kena rujuk surah Yasin tu. Okey, jelas? Okey. Ahsanul Amalah dah belajar. Saya yakin kan, tuan dah belajar kan Ustaz Nazri kan? Surah Yasin kan? Betul ke? Dah, tapi tak habis lagi. Oh, tak habis lagi. Dah ayat nombor berapa dah? Dah habis dah Riza. Dekat Habis dah semua sekarang jerat. Okey, tak apa. Kita, okey, jelaskan. Okey, kalau sekarang ni kita nak cari kerelevanan ya. Kenapa lepas ayat 16 pasal kita akan dibangkitkan daripada kubur, dibangkitkan di hari akhirat, kan? Apa berkaitan lepas tu Allah Ta'ala sebut pasal langit? Okey, sebenarnya penciptaan langit ni dia menunjukkan kekuasaan Allah. Jelas tak? Faham tak maksud dia, sudut dia? Jadi, kalau Allah berkuasa mencipta langit, maka Allah berkuasa tak nak hidupkan semula manusia dah mati? Itu link dia. Itu dia punya perkaitan dia. Nampak tak? Okey. Kalau ayat yang pasal cipta manusia, dia jawapan lain untuk memberitahu tak mustahil Allah Ta'ala boleh hidupkan orang mati. Jawapan dia daripada cipta manusia. Jawapan lain ada pada cipta langit dan bumi. Kalau lah orang kata, macam manalah Allah Ta'ala nak hidupkan nanti orang dah mati tu ya, macam ayat nombor 16 tadi kan, nak dibangkitkan di hari akhirat. Ayat 12, 14 Al-Mu'minun dah bagi tahu. Kita dah bincang tadi. Ayat nombor 17 Tuhan bagi tahu sekali lagi sebenarnya. Walaupun kita baca ayat tu, tak ada pun Tuhan sebut. Dia sebenarnya sebab tu, dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu munasabah. Ilmu mengkaitkan satu ayat dengan satu ayat. Kenapa? Kalau jawapan dia mudah je. Okey. Siapa cipta langit? Orang kata Allah Ta'ala. Hebat tak langit? Hebatlah. Luas langit ni. Okey. Kalau dia kata Allah hebat langit. Sampai dia boleh kata OMG, subhanallah. Hebatnya langit kan? Lepas tu kita tanya kat dia. Yang duk cipta langit tu siapa? Dia Allah. Jadi Allah tu berkuasa tak? Berkuasa. Lepas tu nak ciptakan manusia hidup semula lepas mati? Susah ke? Mungkin ada kata, mungkin dia, mula-mula dia ragu, mungkin kata, iya juga kan, kalau cipta langit pun hebat Allah boleh buat, takkanlah cipta manusia dah mati pun Tuhan tak boleh buat. Jawapan ni lah dekat surah Yasin. Sebab tu kalau siapa mengaji surah Yasin, ayat 79 sampai 82 ni ada 4 jawapan untuk membuktikan siapa-siapa tak percaya tulang-tulang hancur tu boleh hidup semula. Ni jawapan dia. Salah satu jawapan ketiga, Allah guna penciptaan langit dan bumi. Cuba tuan buka ayat nombor 81 tu. Apa bunyi dia? Apa bunyi ayat nombor 81 tu? Surah Yasin. Muka surat 445. Cuba tuan buka ayat nombor 81 surah Yasin. Untuk kita kaitkan kenapa Allah sebut ayat 17 pasal langit dengan ayat 16 pasal kebangkitan di hari akhirat dan surah Al-Mu'minun. Okey. Kak Liza ada Quran kan? Ada Ustaz. Boleh baca kata ayat tu? Boleh baca kan? Ayat 81 Ayat 81 dengan terjemahan dia sekali. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya dia mampu menciptakan kembali jasad mereka yang sudah hancur itu. Dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Okey. Kat situ jawapan dia kan? Rupa-rupanya salah satu jawapan untuk memberitahu Allah berkuasa nak hidupkan orang yang dah mati ni. Jawapan dia salah satunya apa? Dari sudut penciptaan langit dan
bumi. Jadi kita dapat pasal langit tadi. Lepas tu ayat 12 sampai ayat 14 tu, dia juga bagi jawapan lain untuk mengatakan Allah mampu menghidupkan orang mati. Kalau kita tengok dekat ayat 79 tu, kita akan dapat jawapan dia. Okey, boleh tak Kak Liza ulang bacakan ayat 79 surah Yasin tu? Ayat, ingat ayat 79 surah Yasin dia sama fungsinya ayat 12 hingga 14 suratul Mu'minun. Okey, ayat 81 surah Yasin dia membawa fungsi yang sama macam ayat nombor 17 suratul Mu'minun, kaitkan dengan hari kiamat. Okey, cuba Kak baca ayat 79 surah Yasin tu sebab dah buka surah Yasin tadi kan. Okey, 79. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya sejak awal dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Pada perkataan apa tadi tu? Pada perkataan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan dari awal, itu jawapan dia. Maksudnya Tuhan yang mencipta tulang kali pertama asalnya daging jadi tulang. Maka tulang yang sama tu jugalah yang Allah Ta'ala akan ciptakan manusia kembali. Jadi itu di antara hubung kait ayat-ayat ni dalam suratul Al-Mu'minun. Okey, kita terus kepada ayat berikutnya. Okey, setakat ni faham tak? Jelas tak? Hubung kait pasal 7 langit ni dengan ayat sebelumnya. Okey? Kita hubung kait ni supaya tuan-tuan dan perempuan untuk kita tambahkan lagi iman kita. Rupa-rupanya Quran ni kalau kita lagi mengaji, lagi kita baca, lagi kita faham ni dia tak sia-sia lah. Maksudnya Allah Ta'ala, kita dapat jawapan. Kenapa sebut pasal langit? Sebab orang tadabbur ni dia akan sentiasa bertanya, kenapalah Allah Ta'ala sebut pasal langit? Dia mesti ada sebab. Orang yang tadabbur dia akan cari jawapan dia. Okey, kita teruskan dengan ayat satu lagi. Ayat satu lagi, ayat sama tapi isu yang kedua. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan kami pula tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami. Okey, ghafilin bermakna Allah tu ghafilin maksudnya lalai lah. Tapi maknanya Allah Ta'ala ni tidak lalai. Tidak lalai tu maksudnya apa? Tak terlepas pandang, tak pernah tak tahu, tidak pernah tidak ambil tahu. Itu maksudnya Allah menafikan. Allah kata apa? Kami tidak lalai daripada mengetahui makhluk-makhluk kami. Okey. Faham tak ayat apa maksud kami tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami? Okey. Begini. Kalau Allah tidak lalai, maknanya Allah sentiasa tahu. Betul tak? Kan? Allah tidak lalai, maknanya Allah tu dia sentiasa ambil tahu, sentiasa tahu. Kenapa Allah Ta'ala sentiasa tahu tentang makhluk-makhluk dia? Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan. Tetap faham tak maksudnya? Okey, yang menciptakan semua makhluk tu siapa? Allah. Lepas tu siapa yang akan urus takbir makhluk dia tu? Allah juga. Okey, bermakna Allah tidak cipta sesuatu, Allah biarkan dia. Tak ada. Macam ada orang, dia beranak. Pada beranak tu, anaknya dia abaikan. Allah Ta'ala dia cipta, dia tak, apa yang dia cipta tu dia jaga, dia urus. Allah Ta'ala tu tidak lalai apa yang dia ciptakan. Kalau kita kaitkan dengan ayat 17 ni, memang salah satu daripada yang Allah ciptakan tu apa? 7 langit. Maknanya setelah Allah cipta 7 langit, Allah jugalah yang akan jaga langit tu. Allah Ta'ala tahu kat langit tu berlaku apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, apa yang Allah Ta'ala tahu.
Faham tak ayat ni? Okey, ayat ni sebenarnya dia membawa erti apa lagi? Okey, nak faham ni kan? Kita tengok di sini ya. Kita tengok dekat sini. Kita kena baca ulasan As-Sa'di. Sangat cantik ulasan dia. Okey, kat nota tu ada. Ini ayat terakhir ya, lepas tu kita kena berhentilah dekat jam 12 dah. Kan? Orang lelaki pun nak kena masak juga ni. Orang lelaki masak senang je. Dia tunjuk je. Bungkus ni. Allah SWT. Payah tuan-tuan. Kalau nak beli ni kan, anak-anak ni, ya Allah, baru tahu macam mana perempuan duk urus anak-anak ni, ya Allah. Orang lelaki ni bagi sehari jaga, ya Allah. Tapi orang perempuan ni Allah bagi dia kekuatan yang satu rahmat Allah bagi. Okey. Kita tengok apa kata Sa'di. Sa'di ni maksudnya pengarang kitab tafsir. Kalau tuan-tuan nak tengok, nama kitab tafsir dia Tafsir Taisirul Karim, Tafsir Al-Manan, tak silap saya. Mudah je Tafsir Sa'di lah. Okey, sekarang kita nak cari jawapan. Kenapa Allah kata selepas dia ciptakan makhluk dia kata dia tak lalai. Allah kata wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami pula tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami. Membawa makna apa? Okey, jom kita baca ulasan dia. InsyaAllah boleh faham. Kan? Okey. Sebelum tu saya tanya, apa lawan kepada tidak lalai? Maksudnya, okey. Tidak lalai ni maksud apa tidak lalai? Cuba sebut sikit. Tidak lalai maksud dia apa? Dengar tak suara saya? Ingat, Ustaz. Ingat. Lagi? Ambil tahu. Ambil tahu lagi? Tidak alpa. Tidak alpa. Okey, lagi? Sentiasa tahulah kan? Sentiasa ambil tahu lah, betul lah. Okey, lalai. Okey. Kenapa Allah sebenarnya kenapa Allah bagi tahu dia tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami yang Allah cipta tu kan? Kenapa? Okey, kena ingat. Allah cipta semua makhluk dia. Lepas tu setiap Allah cipta tu Allah tidak lalai. Okey, jom kita pergi kepada ulasan Syekh Sa'di. Okey, ni dia kata apa? Dia kata sebagaimana penciptaan kami mencakupi seluruh makhluk. Kejap ya. Sebagaimana penciptaan kami mencakupi semua makhluk, begitu pula ilmu kami meliputi segala yang kami ciptakan. Faham tak maksud dia? Maksud dia kata Syekh Sa'di ni kata Allah nak bagi tahu kat kita semua. Allah ciptakan semua makhluk dia. Begitu juga Allah Ta'ala tahu apa yang diciptakan. Macam kita kan, siapa ciptakan? Allah ciptakan kita. Allah Ta'ala tahu tak apa yang diciptakan? Dia tahu. Kita perlu apa? Allah Ta'ala tahu. Okey, kena faham. Dia ada berkaitan dengan ni. Kata kunci dia mudah dia. Cipta, ilmu. Cipta dengan tahu. Okey, lepas tu Syekh Sa'di kata lagi. Kami tidak melalaikan seorang makhluk pun dan tidak pula melupakan makhluk dia. Kami tidaklah menciptakan sesuatu lantas kami biarkan dia terbengkalai. Kami tidak lupakan langit sehingga langit tu jadi roboh jatuh ke muka bumi. Kami tidak melupakan partikel kecil yang berada dalam gulungan ombak lautan dan permukaan padang yang tandus. Dan tidak pula binatang melata, melainkan kami bagi rezeki kepadanya. Maknanya apa? Maknanya Syekh Sa'di nak kata, Allah nak bagi tahu dekat kita, apa saja yang Allah ciptakan, dia akan jaga. Dia akan uruskan. Dia tahu. Dia cipta tu perlu apa. Contoh, kalau Allah cipta langit kan, cipta langit, jadi Allah yang akan uruskan langit tu. Allah cipta matahari, Allah akan uruskan matahari. Allah cipta bulan, dialah uruskan bulan. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan haiwan, Allah Ta'ala tahu haiwan ni rezeki dia apa, dia perlu makan apa, kat mana dia nak hidup. Semua Allah Ta'ala tahu. Kalau baca ayat ni. Jadi kalau ambil ayat ni letak kepada kita, Allah cipta kita, maka Allah Ta'ala tahu apa yang dia ciptakan. Jelas. Jadi kenapa ada orang suka salahkan Allah?
Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang kenapa orang bersangka buruk pada Allah? Kenapa orang pertikaikan kadar rezeki sikit, kadar rezeki banyak? Sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala perhatikan kita. Allah bukan tinggalkan kita, tak. Allah kata tak. Dia tak lalai pada kita. Kita je rasa Tuhan tu jauh. Sebab apa? Sebab masa kita senang, kita lupa dia. Tapi waktu kita susah, barulah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Betul tak? Waktu kita senang, sihat, duit banyak, kita lupa nak pergi rumah dia. Lupa nak buka Quran dia. Lupa nak baca kalam dia. Tapi waktu kita susah pula, baru kita nak cari dia. Tapi sebenarnya, Tuhan tak lupa kita. Tuhan sentiasa sebenarnya dengan kita. Faham tak tuan-tuan? Faham tak ayat tadi tu? Sebenarnya Tuhan tak jauh pun pada kita. Kita je sebenarnya ingat Tuhan tu jauh. Tuhan tak lupa tentang rezeki kita sebab Tuhan tak pernah tersilap. Kalau macam kita kan, macam kita contoh mungkin orang kata 25 hari bulan dapat gaji kan. Bos kata tiba-tiba kejap 26, kejap 27, kejap 28 kan. Kita ni banyak terlepas pandang. Tetapi bagi Allah tak. Kadang-kadang anak kat sekolah 3 orang, dia terlupa nak ambil anak seorang lagi. Sampai kat rumah, mana pula anak aku seorang lagi ni? Kadang-kadang punya sibuk mengaji ni sampai terlupa. Lah cucu aku kat sekolah, lupa pula dah nak ambil. Terlepas dia pandang. Faham tak? Cucu dulu selalu sibuk cakap kat anak. Bila lah mak nak dapat cucu ni? Bila lah mak dapat cucu? Dah dapat cucu pula? Abaikan cucu tu. Allah Ta'ala tak macam tu. Tak macam tu. Allah Ta'ala kalau dia ciptakan sesuatu, dia tak pernah abaikan yang dia ciptakan. Faham kata Imam Sa'di ni? Besar maklumat ni. Allah bagi tahu kepada kita semua. Lepas tu kan Imam Sa'di, dia bawa 3 ayat. Kita dah pukul 12 dah ni. Okey, kita tutup dengan ayat ni boleh sikit lagi ya. Okey, Imam Sa'di dia bawa 3 contoh ayat lain yang menunjukkan apa yang Allah Ta'ala cipta tu dia tahu. Dia jaga. Dia tak pernah tak ambil tahu. Kita ambil contoh surah Hud. Dekat surah Hud ayat 6, Allah cerita tentang dia menanggung rezeki. Dekat sini. Sebab apa? Kalau kita baca ayat ni kan Allah kata وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Tidak ada satu pun makhluk yang melata, yang bernyawa di bumi, melainkan Allah juga menanggung rezeki. Kenapa Allah kata dia tanggung semua rezeki dia? Sebab Allah yang ciptakan makhluk dia tu. Kita je salah sangka kan. Kita duk ingat, anak aku 5 orang ni macam manalah dia nak membesar ni. Alah pusingnya aku. Tapi kita kena ingat, Allah yang cipta anak kita tu. Allah yang tanggung rezeki dia. Serahlah pada Allah. Tawakallah pada Allah. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan dia. Allah Ta'ala yang akan uruskan dia. Kerja kita berusahalah. Tak pada Allah. Okey, lepas tu kita tengok Imam Sa'di kata apa? Dia kata macam ni. Kerap kali, dia kata acap kali, selalu Allah Ta'ala ni, dia akan gabungkan ni. Sifat mencipta, dia akan gabung dengan sifat ilmu. Dekat sini jawapan dia. Allah Ta'ala dalam banyak ayat Quran, kalau disebut dalam bab cipta, dia akan kata dia tahu. Dia tahu tu maksudnya dia tak lalai lah sebab dia tahu. Contoh, tengok ya, contoh Imam Sa'di dia bawa surah Al-Mulk ayat 14 kan. Allah kata apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tengok ayat dia. Bukankah Allah yang menciptakan seluruh makhluk itu tahu segala-galanya? Betul tak? Allah kata dia cipta, dia tahu. Lepas tu Allah kata apa? Dia maha lemah lembut, dia maha mengetahui. Nampak tak? Ayat tu dikaitkan dengan cipta, lepas tu dikaitkan dengan dia tahu. Dia tahu tu maksudnya apa? Dia tak lalai, dia ambil peduli, dia tahu. Kita jelas tak? Faham
Jadi, kita jelaslah. Contoh macam ni. Okey. Orang yang guna handphone, orang guna handphone, pengguna handphone dengan pencipta handphone, siapa lebih tahu tentang handphone tu? Pengguna, pencipta handphone tu lah. Pencipta handphone yang reka handphone tu, dia lebih tahu dia punya komponen-komponen dia, elektronik dalam tu. Dia lebih tahu daripada pengguna. Kita tak cipta. Sebenarnya itulah yang kita nak analogikan pada Allah. Ayat 14 ni, Tuhan kata, lah, bukankah Allah menciptakan tu dia tahu? Maknanya Tuhan kaitkan penciptaan dia dengan dia mengetahui. Macam tadilah Tuhan kata, dia cipta 7 jalan. Dia tidak mengabaikannya, tidak melalaikannya. Okey. Ayat last sekali, Syekh Sa'di dia bawa surah Yasin, ayat nombor 81. Tengok Allah kata apa. Bala wa huwal khallaqul alim. Nampak tak? 2 nama Allah. Bahkan dia maha pencipta. Al-Khallaqu. Tapi Tuhan kata apa lepas dia cipta tu? Al-Alim. Dia maha mengetahui. Nampak tak Tuhan kaitkan? Dia cipta, dia tahu. Jelas? Dekat sini. Lepas tu penutup dia. Kenapa Allah selalu iringkan ayat? Kalau sebut Allah cipta, dia tahu apa yang dia cipta, dia ambil tahu apa yang dia cipta. Dia kata, ini kerana penciptaan seluruh makhluk merupakan bukti logika yang terkuat yang menunjukkan keluasan ilmu dan hikmah penciptaan. Faham kan? Faham tak ayat hujung ni, kesimpulan dia? Maksud dia, kalau sebut Allah mencipta, mesti dikaitkan dengan Allah Ta'ala tahu apa yang dicipta. Kalau nak tahu keluasan ilmu Allah, tengok kepada keluasan penciptaan dia. Tak faham kan? Macam kita nak teka ikan dalam laut tu. Ada berapa je nak ikut ikan? Kita pun tak ada sebut kan? Kadang lupa yang tahu ikan apa? Ikan yang selalu sakit tu. Ikan apa? Ikan kembung. Faham tak? Kadang saya pun tertukar ikan pelaling dengan ikan kembung. Tanya ke orang tu, ikan apa? Betul tak? Dalam lautan tu ada banyak jenis ikan. Jadi kalau nak tahu ilmu Allah, kita boleh tengok pada penciptaan dia. Kalau penciptaan Allah Ta'ala tu kita tak boleh jelaskan bagaimana dengan ilmu dia. Jadi penciptaan dikaitkan dengan juga ilmu Allah. Sebab apa? Setiap yang Allah cipta, Allah Ta'ala mengetahui apa yang dicipta. Jadi jangan bimbang. Serahkan pada Allah. Okey, dia punya tadabbur dia apa? Itu insya-Allah nanti kita kena ulang. InsyaAllah. Kelas akan datang, siri nombor 7. Kita akan ulang balik ayat tu sikit. Lepas tu kita terus pergi kepada apa yang kita kena buat. Apa berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. InsyaAllah minggu depan kita ulang semula ayat 17 dengan pengajaran dia. Apa yang kita buat setelah kita tahu apa yang Allah Ta'ala cipta tu, dia tak pernah abaikan. Dia tak pernah terlepas pandang. Lepas tu nanti kita nak baca ayat nombor 18, sumber air. InsyaAllah. Ada apa pertanyaan tak? Cik, tadi dekat ruangan chat ada nampak ada orang tanya, Cik. Ni ada orang tanya ni, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita nak menukar perasaan takut Allah kepada mencintai Allah? Selama ini saya beribadat kerana takut Allah, takut azab kubur, takut neraka jahanam dan takut tidak menyempurnakan sunnah Nabi. Bagaimana kita hendak menukar rasa takut itu kepada cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul? Rindu. Okey. Cara dia, salah satu cara dia tadi itulah. Kita mengenang pada rahmat Allah, mengenang pada nikmat Allah bagi pada kita. Kan? Dia mengenang kepada yang pada nikmat tu. Kalau takut tu mungkin pada azab,
mungkin pada neraka, mungkin pada dosa. Cuba kita kenang pada pengampunan, pada apa yang Allah beri pada kita. Macam kita kan, macam kita. Kenapa isteri dia sangat sayang kat suami dia? Sudut mana yang tuan-tuan nak sayang kat suami tu? Pasal dia handsome ke? Pasal dia baik hati ke? Pasal dia apa? Dia mudah je. Kita takkan dapat analogi yang sama kalau kita nak bandingkan Allah dengan manusia. Memang jauh dari langit dan bumi. Memang tak boleh nak kata dah jauh dia. Walillahil mathalul a'la. Betul tak? Kan? Macam contoh lagu ni lah. Macam kalau kita belajar bab rahmat kan. Bab rahmat. Kan Nabi pernah buat satu contoh. Yang ada satu perempuan, dia ada satu tawanan perang. Perempuan, dia sedang mencari, rupanya dia cari anak dia. Lepas dia cari anak dia, dia peluk anak dia, dia dakap anak dia, dia susu ke anak dia. Lepas tu Nabi tanya kat para sahabat, apa nampak tak perempuan tu? Agak-agak lah, kalau kita minta lah perempuan tu, dia campakkan anak dia ke dalam api, sanggup tak? Sahabat kata, lah manalah kami sanggup. Nabi buat analogi. Nabi kata, perbandingan kasihnya Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih ibunya pada anaknya. Faham tak? Kalau perempuan tadi, dia punya kasih pada anaknya, tentu dia tak akan sanggup nak lemparkan anaknya ke dalam api. Macam mana Allah punya kasih dia kepada manusia lebih daripada ibu kasih pada anak. Cuba kita bayangkan, kalau perempuan sebagai ibu kan, tetap sanggup buat apa ke anak? Dia punya kesanggupan tu, cinta dia pada anak tu sebab apa? Cuba kita ambil pada Allah tu. Jadi cara dengan Allah tu kenanglah. Kenang, kalau kita kenangkan daripada lahir, Allah jaga kita sampai. Maksudnya kenang dari sudut nikmat, pemberian, manfaat yang Allah dah bagi. Kan? Kalau tengok pada pengampunan, Allah lagilah. Kalau pengampunan ni saja pun kita tak terbalas. Kan? Kalau kita dengan manusia, kalau kita buat skala 10 kali, mungkinlah orang boleh maaf lagi. Tapi masih tersimpan kan, betul tak? Simpan sikit. Walaupun kata, I dah maafkan you dah, betul kan? Tapi simpan tu tetap ada ni. Umpama kaca, kalau dah jatuh pecah, cantum balik, kesan pecah tu ada. Kan? Umpama paku dekat dinding tu, kalau diketuk, kalau kita ketuk ada lubang kan, walaupun kita nampak ada kesan paku. Allah Ta'ala kalau dia maafkan kita, dia tak ada macam tu. Dia tidak seperti kaca yang lepas pecah, cantum balik nampak kesan pecah. Allah tidak menyimpan sedikit pun. Tak bayangkan. Maksudnya, ya Allah, dahsyatnya Allah Ta'ala. Jadi, kita tengok angle satu lagi. Kalau nak dapat cinta, tengok angle rahmat. Rahmat dekat situ. Jangan bawa angle takut tu. Takut. Sebab itu, kalau kita baca dalam surah Al-Mulk kan takut pada Allah ni, Allah kaitkan dengan rahmat. Kenapa Allah takutkan kita dikaitkan dengan sifat rahmat? Faham tak? Sepatutnya takut lari pada Allah kan, betul tak? Tapi kita takut dengan Allah, kita dekat dengan dia. Jadi, wallahu a'lam lah. Saya banyak kelemahan pengetahuan dalam bab ni. Salah satu cara yang dapat saya kongsikan, kalau kita nak jatuh cinta pada Allah, kenang kebaikan Allah. Memang, kita kata memang tak terbalas lah. Allahu Akbar. Tengok pada nikmat Tuhan bagi tu. InsyaAllah dia bawa jadi jatuh cinta pada Allah. Kan? Macam semalam kan. Semalam, kita buat dosa apa pada Allah minggu lepas. Tapi Allah bagi hidup. Allah bagi kita nyawa lagi, betul tak? Lidah boleh rasa lagi, boleh hidup udara lagi, ya Allah. Sebab tu orang yang, kalau kita baca hadis tu, hadis pasal Allah Ta'ala ni kan, yang paling rahmat Allah, yang paling pemaaf Allah. Sebab tu dia kata maha tu. Okay? Jadi wallahu a'lam, itu pandangan peribadi saya. Mungkin boleh rujuk kepada asatizah yang lain, rujuk pada alim ulama lain, moga-moga dapat manfaat. Jadi kita tangguhkanlah pengisian kita pada pagi ni. Saya mungkin tak dapat buka soalan kerana ada keperluan lain yang perlu saya selesaikan.
Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ahsanu Amala. Okey, Kak Liza bagi tahu sikit macam mana nota yang ada kalau nak dapat dalam Ahsanul Amala. Ada tadi letak link rakaman dalam Telegram, dalam chat, dalam chat dah bagi dah. Dalam Facebook dah. Okey, maksudnya nak dapatkan saluran maklumat tentang kelas-kelas Ahsanul Amala, boleh rujuk dalam AB. AB siapa? AB Kak Syidah ke? AB Kak Syidah, lepas tu yang rakaman pun ada dalam Telegram. Okey, boleh tengok rakaman di dalam. Tadi. Okey, dalam Telegram. Telegram namanya apa? Nama apa tak Kak Syidah? Jemaah Ahsanul Amala juga. Jemaah Ahsanul Amala. Jemaah Ahsanul Amala. So moga-moga dapat manfaat. Saya minta maaf banyak-banyak ya kerana atas kelemahan, kekurangan, mungkin kaedah ini agak menukarkan, kejap buka ayat ni, rujuk ayat ni dan sebagainya. Kalau ada kekurangan tu saya mohon ampun dan maaf. Jadi saya serahkan kepada pengacara kalau ada apa-apa sebelum kita tutup. Ya. Sebab Ustaz pun dah ada urusan lain kan, jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, saya undur diri dulu tapi saya tinggalkan pada tuan-tuan. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullahu khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Syidah. Sama-sama. Liza. Terima kasih Haji Syidah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya sahabat. Terima kasih ya sahabat. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syidah. Assalamualaikum sahabat. Sama-sama. So Liza. Ya. Liza boleh endkan sesi kita. Dah dapat kat lift tu kan, tu boleh endkan sesi kita. So terima kasih, kita jumpa lagi besok untuk sesi Tadabbur Surah Hujurat je bersama Ustaz Nazri kan Liza kan? Ya, besok. Jadi kita end sesi, saya end sesi ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sama-sama Liza. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Syidah. Bersama Kak Asma. Sihat dah? Alhamdulillah. Ada lagi sikit-sikit. Ada lagi sikit-sikit. Boleh kita stop je, okey? Okey, alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih Puan Noliza Desa. Orang Kedah ya. Orang Penang. Oh, orang Penang. Penang tang mana Dekat seberang ni, dekat area Kepala Batas. Oh, ya ke? Sebelah rumah Pak Lah kah? Dekat. Oh, Pematang Bertam. Taklah jauh sangat, saya Penaga, tapi dekat-dekat lah juga. Oh, Penaga. Sebab suami Pulau Pinang tu. suami Tok Mama orang Pematang Bertam, sebelah rumah Pak Lah. Dia buka dah riwayat. Okey, jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.